Pernah tak anda rasa teruja nak guna AI, tapi hasil yang dapat, memang lari habis. Kita minta A, AI bagi Z. Selalunya, masalah tu bukan pada AI, tapi pada cara kita bagi arahan. Dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar rahsia macam mana nak tukar arahan yang biasa-biasa tu jadi arahan yang super power, yang boleh bagi hasil tepat macam yang kita nak. Okey, cuba tengok ni. Sebelah kiri, arahan yang lemah. Tulis pasal 5S. Simple kan? Tapi hasilnya pun simple jugalah. Mungkin dapat ringkasan umum je. Sekarang, tengok yang kanan. Arahan yang padu. Tulis artikel 1000 perkataan tentang konsep 5S. Siap minta contoh lagi. Nampak tak beza langit dengan bumi tu? Inilah dia, kuasa sebuah arahan yang mantap. Jadi, apa benda prompt atau arahan ni sebenarnya? Senang cerita, ia adalah arahan kita pada AI. Cuba bayangkan macam ni. AI tu macam staf baru kita. Staf ni memang bijak gila. Tapi dia ikut arahan sebiji-sebiji. Apa kita tulis, itu yang dia buat. Jadi arahan kita tu umpama job description je. Lagi jelas kita bagi, lagi cemerlanglah hasil kerjanya. Simple je kan? Okey, so macam mana kita nak bina arahan yang power macam tu? Sebenarnya ada rahsianya. Ada 5 bahan utama atau 5 elemen teras yang membentuk anatomi setiap arahan yang berkesan. Jom kita bedah siasat satu-satu. Elemen pertama, dan ni yang paling kritikal, tujuan. Sebelum type apa-apa, berhenti sekejap dan tanya diri sendiri, apa sebenarnya hasil akhir yang aku nak? Adakah nak draft email, ringkasan laporan, atau satu artikel penuh? Mesti mula dengan matlamat yang jelas. Contohnya, tulis satu laporan audit ISO 901. Ini dah jadi macam tapak rumah untuk arahan kita. Seterusnya, elemen kedua. Yang ni memang best, peranan. Kat sini, kita suruh AI tu berlakon atau pakai topi seorang pakar. Contohnya, bertindak sebagai seorang auditor ISO yang berpengalaman. Kenapa ni penting? Sebab bila kita buat macam ni, AI tu terus faham, okey, aku kena guna bahasa, gaya dan level kepakaran macam seorang pro. Hasilnya, terus nampak jauh lebih profesional. Elemen ketiga ialah konteks. Ingat tak staf kita yang bijak tapi literal tadi? Dia tak tahu apa-apa pasal kerja kita kalau kita tak cerita. Kita kena bagi dia background story sikit. Adakah ini untuk syarikat software atau kilang makanan? Bagi konteks macam, laporan audit ni adalah untuk sebuah kilang pemprosesan makanan. Barulah jawapan yang kita dapat tu relevan dan tak umum sangat. Elemen keempat. Kat sinilah kita jadi bos. Kita bagi arahan yang spesifik. Nak jawapan tu dalam bentuk senarai bernombor atau dalam jadual? Nak 500 patah perkataan ke 1,500? Kena nyatakan dengan tepat. Contohnya, hasilkan dalam format laporan rasmi, panjangnya 800 perkataan dalam bahasa Malaysia. Ini cara kita pegang kawalan penuh ke atas hasil akhir tu. Dan elemen kelima, yang ni macam senjata rahsia sikit. Contoh, walaupun tak wajib, tapi kalau buat, memang sangat berkesan. Kalau anda nak gaya penulisan yang spesifik, tunjuk je pada AI. Contohnya, guna nada dan struktur macam dalam laporan ni. Ini cara paling cepat nak ajar AI tiru gaya yang kita nak. Baiklah, kita dah kenal 5 elemen ni. Sekarang, masanya untuk kita gabungkan semuanya jadi satu blueprint atau rangka kerja yang senang untuk kita ikut bila nak bina arahan sendiri. Nah, ini dia formula kejayaan kita langkah demi langkah. Mula-mula, langkah 1, tentukan matlamat utama. Lepas tu, langkah 2, bagi AI tu peranan spesifik. Seterusnya, langkah 3, sediakan konteks dan cerita latar. Langkah 4, nyatakan format dan gaya yang kita nak. Dan akhir sekali, kalau perlu, langkah 5, tambah apa-apa syarat tambahan. Jadikan 5 langkah ni macam checklist anda. InsyaAllah, kualiti hasil AI anda akan meningkat mendadak. Okey, cakap-cakap teori dah cukup. Jom kita tengok benda ni in action. Kita tengok macam mana rangka kerja ni berfungsi dalam situasi kerja yang sebenar. Jom kita tengok contoh pertama. Nak buat artikel industri. Nampak tak? Peranannya pakar pengurusan kualiti. Tujuannya tulis artikel 1,200 perkataan. Konteksnya ISO 901 di kilang pembuatan. Dan arahan dia pun detail gila. Siap minta contoh situasi sebenar dan faedah. Semua elemen digabungkan, hasilnya pasti komprehensif. Contoh kedua untuk dokumen yang lagi teknikal, peranan auditor dalaman ISO 9001, konteks Jabatan Pengeluaran Kilang Makanan. Cuba tengok betapa spesifik arahan tu. Dia siap bagi template lagi. Nak ada objektif, skop, penemuan dan guna format laporan rasmi. Ini akan pastikan dokumen yang terhasil tu tersusun rapi dan profesional.
Sekarang kita masuk bidang HR pula. Peranannya, pegawai HR. Tujuannya, rancang plan latihan 6 bulan. Konteksnya, kilang automotif. Arahan yang detail ni bukan setakat minta plan kosong, tapi siap nak ada modul, jadual dan kaedah penilaian. Ini betul-betul menukar permintaan yang umum kepada satu tugasan yang sangat jelas. Dan contoh terakhir untuk analisis strategik, peranan pakar strategik, konteks PKS Malaysia dalam sektor makanan halal. Yang ni menarik. Perhatikan arahan unik tu. Gunakan jadual dan bahasa yang mudah difahami. Ini membuktikan yang kita bukan saja boleh kawal apa yang AI tulis, tapi juga bagaimana ia sampaikan maklumat tu. Baiklah, kita dah hampir ke penghujung. Sekarang, jom kita simpulkan dengan beberapa tips penting supaya anda betul-betul boleh kuasai superpower baru ni. Okey, nak mantapkan lagi skill ni, ingat beberapa perkara. Selalu guna kata kerja yang jelas macam analisis, bandingkan atau huraikan. Elakkan arahan yang kabur. Dan yang paling penting, anggap je ni macam satu perbualan. Kalau hasil pertama tu tak memuaskan, jangan putus asa. Ubah sikit arahan tu, tambah detail dan cuba lagi. Proses cuba jaya inilah kunci untuk jadi pakar. Jadi inilah rumusan keseluruhannya. Kita dah upgrade dari arahan yang lemah macam tulis tentang 5S kepada satu arahan yang padu dan terperinci. Dengan faham 5 elemen teras ni, anda kini ada kuasa untuk arahkan AI bagi dapatkan hasil yang tepat dan berkualiti tinggi. Bezanya bukan sikit tau. Ia adalah beza antara rasa kecewa dengan rasa wow menjadi. Jadi sekarang, kuasa ni di tangan anda. Anda dah ada ilmu dan rangka kerjanya. Pembantu AI anda dah standby tu, tunggu arahan je. Persoalannya sekarang bukan lagi apa yang AI boleh buat, tapi sejauh mana imajinasi dan kejelasan arahan anda boleh bawa dia pergi. Selamat mencipta!